Tan Sri Zeti sehingga hari ini kebal daripada sebarang proses undang-undang. Mereka mengakui terlibat dalam penyelewengan yang melibatkan dana 1MDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama hari ini untuk mengupas isu-isu semasa. Dan hari ini antara yang hangat tuan-tuan ialah apa yang telah pun didedahkan oleh pihak berkuasa Singapura yang mengesahkan bahawa Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mengetahui bahawa duit sebanyak 16.22 juta US dollar telah memasuki sebuah syarikat yang bernama Iron Rhapsody Limited yang dimiliki oleh Taufik Aiman, suami kepada Tan Sri Zeti, dan juga salah seorang daripada board of director juga ialah Aziz Taufik, iaitu anak kepada Tan Sri Zeti. Dan transaksi kewangan ini berlaku sekitar 2008-2009 tuan-tuan cukup lama tu dan seperti mana yang kita maklum bahawa sehingga hari ini tidak ada sebarang siasatan dibuka ke atas Zeti. Tidak ada pengumuman daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tidak ada sebarang pendakwaan dilakukan ke atas Tan Sri Zeti dan juga suami dan anaknya. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Tan Sri Zeti sehingga hari ini kebal daripada sebarang proses undang-undang. Malah orang yang teraniaya dalam kes ini ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Orang yang mendapat habuan kerana meluluskan kemasukan dana ke dalam negara langsung tidak dikenakan sebarang tindakan. Suami dia juga yang menikmati lebih daripada 66 juta ringgit juga bersama dengan anak dia tidak ada sebarang tindakan, walaupun Tan Sri Zeti menafikan anak dia terlibat dan juga suami dia terlibat, tetapi Taufik Aiman dan juga anaknya Aziz Taufik telah pun membuat akuan bersumpah mengesahkan bahawa akaun Iron Rhapsody Limited adalah milik mereka berdua, dan mereka ini telah membuat tuan-tuan akuan bersumpah yang telah pun saya sebarkan akuan bersumpah ni tidak lama dulu. Jadi saudara, inilah apa yang berlaku hari ini. Sepatutnya setelah pihak berkuasa Singapura membuat pendedahan ini dan pihak M-Bank juga telah pun bersetuju membayar 2 bilion 2.83 bilion ringgit kepada pihak Kementerian Kewangan kerana mereka mengakui terlibat dalam penyelewengan yang melibatkan dana 1MDB. The main culprit sehingga hari ini iaitu Lau Teck Joe, begitu juga dengan Nick Faisal dan juga Casey Tang, begitu juga dengan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz sehingga hari ini masih bebas. Tidak ada sebarang tangkapan, tidak ada sebarang pendakwaan dilakukan ke atas mereka. Namun yang hari ini menjadi kambing hitam yang dituduh dengan pelbagai tuduhan, namun hakikat dia orang sebenar yang menjadi culprit ataupun yang menjadi punca penyelewengan ini hari ini masih bebas tuan-tuan. Dan Datuk Seri Najib sudah pun dijatuhkan hukuman 210 juta ringgit denda dan 72 tahun penjara. Bila dia hukuman berjalan serentak, maka
hukuman penjara itu menjadi hanya 12 tahun penjara. Jadi itulah reality law of the jungle yang hari ini kita lalui dalam sistem perundangan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Pablo dan juga Kak Nuriah untuk meneruskan dengan sesi soal jawab. Okey. Datuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk, berkenaan yang perkara yang Datuk sebut tadi, adakah patut Governor negara memberikan ulasan berkenaan dakwaan ini? Yang keduanya, patutkah Tan Sri Zeti bercuti sehingga dakwaan ini disiasat oleh jawatan kuasa? Tolong komen, Datuk. Pertama sekali, Tan Sri Zeti ni dia sudah menafikan. Tetapi penafian beliau itu sudah pun bercanggah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Badan Siasatan Singapura. Dan ini jelas patutnya sudah ada satu kertas siasatan dibuka oleh pihak SPRM. Namun sehingga hari ini sepi. Kerana kita tahu bahawa Tan Sri Zeti dilindungi oleh Tun Dr. Mahathir. Begitu juga dilindungi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu sebab tidak ada sebarang tindakan diambil. Dan kita juga tahu bahawa Tan Sri Zeti hari ini dia ialah chairman PUNB Sime Darby dengan PUNB tak silap. Ada dua. So kita boleh minta supaya Security Commission ataupun SC untuk meminta supaya Tan Sri Zeti memberi jawapan yang tegas, jawapan yang tak ada kona-kona supaya rakyat tahu sama ada pengurusi GLC yang kita letak ni benar-benar bersih dan boleh menjaga amanah rakyat. Kan? PNB. So itulah apa benda yang saya nampak yang boleh kita buat. Kita tak boleh suruh dia letak jawatan Governor Bank Negara sebab dia memang bukan Governor Bank Negara lagi. Okey, ada soalan lain? Ya. Pablo. Jangan tidur. Okey. Waktu tadi cakap soalan banyak. Kak Nuriah ada soalan lain? Puan Quresh jalan dulu. Datuk, saya sementara menunggu Pablo kan, ini saya berkenaan dengan kenapakah ulasan Dr. Pohat terus diambil tindakan saman, tetapi dakwaan yang lagi serius melibatkan isteri orang kelihatan seperti penafian kabur saja diberatkan. Walhal ianya adalah kenyataan bersumpah. Ni penasihat yang mana? Yang isteri orang? Siapa? Nikah Haji? So, ini orang ni tanya banyak kali ni. So dia kata walhal ianya adalah kenyataan bersumpah, bukankah pihak polis pun menyiasat kalau ia kenyataan sumpah yang palsu? Pertama sekali, kenyataan Stanley Paul Agustin adalah juga berbentuk SD. Dia mengakui bahawa hubungan di antara isteri beliau, Nikah Haji bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. So benda tu sama juga dengan SD yang telah pun diikrarkan oleh suami dan juga anak kepada Tan Sri Zeti. Cuma dalam Law of the Jungle Malaysia ni nampaknya seolah-olah macam akuan bersumpah ni dah tidak ada nilai. Boleh ditutup dengan begitu mudah. Selagi mana mereka ini berada di pihak Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan 2.0 PN maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat. Ini yang menyebabkan kita merasa agak kecewa sebab orang-orang UMNO yang belum tentu betul telah dituduh belum tentu betul tuduhan ke atas mereka ni telah dituduh, walaupun Peguam Negara sebelum ni telah mengisytiharkan bahawa tidak ada kes dalam kes SRC International ke atas Datuk Seri Najib.
bagaimana mungkin boleh ada kes kalau misalnya yang memasukkan duit itu ke dalam akaun amanah ialah Nik Faisal, yang menjaga akaun amanah itu juga ialah Nik Faisal, kan? Dan Nik Faisal bertugas dia ada kerjasama dengan Jolo, dan Jolo pun seperti mana yang kita sedia maklum, dia menjalankan kerjasama dengan pegawai-pegawai daripada M-Bank, yang menyebabkan hari ini M-Bank telah pun diminta untuk membuat pembayaran sebanyak 2.83 bilion ringgit. Bukan kecil kerana penglibatan mereka dalam jenayah bersama dengan Jolo untuk menyeleweng duit 1MDB. Jadi yang menjadi persoalan hari ini, kenapa orang-orang yang betul-betul terlibat, contoh macam dalam prosedur mahkamah dah jelas lagi bersuluh, iaitu Jolo memberi arahan yang jelas kepada Joanna yang telah didedahkan melalui BBM Messenger di antara mereka berdua, supaya jangan sesekali maklumat berhubung akaun tersebut dihantar kepada Datuk Seri Najib, kerana ada sekali mereka tersilap hantar, kan? Jolo melenting, marah sebab Datuk Seri Najib tahu tentang ada satu transaksi yang meragukan, yang menyebabkan Datuk Seri Najib meminta pegawai dia untuk cek dengan M-Bank, kenapa benda tu boleh berlaku. So ini jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo dan Zeti berserta dengan Sikitan, Kesitan. Sebenarnya ada beberapa orang lain yang menjadi saksi, tetapi sebenarnya dia juga adalah culprit, tapi sehingga sekarang orang tak tahu. InsyaAllah sikit hari lagi kita akan tahu. Ada satu benda yang besar akan letup dalam lagi.